Sihat ke? Teng, teng, teng. Ada yang nak pergi bercuti ke? Kan boleh jalan-jalan dah. Lepas tu minggu depan pun cuti sekolah. Cuba bagi tahu, suggest sikit tempat-tempat yang best area tempat awak. Sofi duduk mana Sofi? Shah Alam. Shah Alam. Apa yang best kat Shah Alam? City. Apa yang best kat Shah Alam? Awak ada plan pergi mana-mana ke? Tak ada rumah je ke. Rumah je, bagusnya. Bagus. Lain? Siapa? Hazmi duduk mana Hazmi? Akil duduk Kelang kan? Apa yang best kat Kelang? Kan? Akil? Saya duduk Bangi. Oh Bangi. Yang Kelang, oh Lokman. Lokman Kelang kan? Entahlah, tak ingat lah. Tak ingat lah. Bangi best juga kan? Best cikgu. Bangi tu best juga. Ada Bangi Gateway. Lagi Asfar duduk mana Asfar? Ampang. Oh duduk mana? Ampang. Awak duduk Ampang. Ya. Apa yang best kat Ampang? Banyak biasa Ampang. Ampang besar. Ada Tesco. Kan Tesco dia besar gila kan. Ada Tesco. Iman duduk mana Iman? Saya Shah Alam cikgu. Shah Alam. Tanya Iman lah. Shah Alam apa yang best? Saya tak tahu cikgu main attraction dia apa. Tapi sekarang ni ICT aku, lepas tu ada Ion baru buka tau. Selain tu saya tak tahu. Siapa pernah pergi ICT? Cikgu nak tanya something. Kalau pergi ICT, kalau kita nak semayang kat mana Ke memang kita kena tidur kat hotel ICT tu barulah kita boleh macam pergi semayang dulu lepas tu sambung main balik? Memang macam tu Sebab dia ICT paling aktif waktu malam tu. So lepas isyak, lepas maghrib tu. Tapi hari tu adik cikgu pergi main daripada pagi yang masuk snow dan itulah. So macam tak ada tempat semayang je dia cakap. Ada tapi mungkin susah sebab dia tempat theme park. So macam Kan banyak. Kan, tapi lelaki boleh je semayang mana-mana kan. Betul tak? Betul. Lagi apa lagi? Siapa duduk mana lagi Selangor ni? Tak tahu, ada lama tak keluar kan. Bangi ada, Shah Alam dah, Ampang dah. Kajang Bangi dekat dah kan. Lagi apa lagi Selangor ni? Hulu Selangor ada ke? Ada yang duduk Hulu Selangor? Pelik je Hulu Selangor. Pelik taklah. Putrajaya. Ada yang duduk Putrajaya kan? Umar, Afif kan? Putrajaya best lah juga kan? Ada taman, cantik kan? Tak best go kalau PKP Dia Dah tak PKP dah? Putrajaya PKP lagi ke? tak, masih PKP. Masih PKP lah kan? Sekarang dah boleh pergi jalan dah. Kita jumpa kat IOI. Tak adalah, jangan. Tak. Cikgu tak pergilah IOI tu. Malas lah. Taha je Taha. Kenapa Taha? Apa? Tak ada? Okay. Kedah duduk diam-diam masih fasa 1 lagi. Kenapa tiba-tiba Kedah buat hal? Itu bukan Kedah apa? Baju orang merah cikgu. Aduh. Tak apalah nak buat macam mana kan. Itulah ejek-ejek Selangor dulu kan. Tapi kita tak boleh happy sangat juga. Kan nanti Allah tarik balik nikmat, PKP balik kita. Habis kita. So berpada-padalah bersukaria tu. Okay. So kita nak pergi berat. Berat ni sikit je, 14 slide je. Sebab tu cikgu macam nak cepatlah habiskan lah. Okay tu lah. Okay, so
Sekarang ni topik berat. Okay, kita buat slideshow lah, rasa macam semua dah masuk kan. Okay. So berat ialah menyatakan berat sebagai daya graviti. Okay. Maknanya bila ada berat, ada tarikan daya graviti. Sebab tu awak jatuh, sebab tu awak berjalan, sebab tu awak tak terapung-apung dekat bumi. Sebab bumi ada daya tarikan graviti. Kalau awak terapung tu dekat bulan, dekat tempat lain, bukan dalam bumi. Okay, dalam borang-borang kan dia tanya, berapa berat kan? Awak pun tulis 50 kilogram. Salah sebenarnya. Sepatutnya tulis berapa jisim. Baru betul. Sebab berat adalah daya. So bila daya, unit kita Newton. So bila Newton, formula berat kita adalah W sama dengan mg. W tu weight okay, berat. M ni mass, jisim kita yang 50 kg tu. Gravity, kita punya daya tarikan graviti lah. Kalau sebelum ni KBSM, kita pakai 10 daya tarikan graviti kita. Sekarang ni kita pakai so bukan berat, jisim awak, sorry. Okay, jisim awak 50, darab 9.81. So berat awak adalah 490.5 Newton. So sepatutnya dalam borang awak tulis, kalau ditanya berat, awak pun tulis 490.5 Newton. Lepas tu awak pun bagilah borang awak tu dekat orang tu kan. Orang tu macam, apa hal budak ni kan? Sebenarnya ini yang sebenarnya encik. Kan. So nak betulkan sistem balik tu susahlah juga. Tapi sepatutnya dalam borang kita tu dia tulis jisim. Barulah betul 50 kilogram. Kalau dia tanya berat, so berat kita adalah 490.5 Newton. Okay. So ini pengenalan lah, kita ada contohlah atlet angkat berat kan, angkat dumbbell tu so dia rasa susah sebab ada berat. Jadi berat tu menyebabkan ada daya tarikan graviti. Awak nak angkat ke atas, so ada daya tarikan yang tarik ke bawah. Sebab itulah susah. Lainlah kalau awak angkat kan, tak ada apa-apa daya yang turun ke bawah, so senanglah awak nak angkat. Sekarang ni kita ada daya tarikan graviti, so kita pun rasa susah nak angkat. Okay. So inilah berat, daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek. Jadi semua benda ada berat. Selagi namanya dia ada jisim, so dia ada berat lah. Contoh kalau benda tu 0 kilogram, maknanya dia tak ada jisim. So dia tak ada berat. Sebab kosong, darabkan dengan daya tarikan graviti, so dia tak adalah kosong lah. Okay. So F sama dengan MA. Sebab apa kita guna F sama dengan MA? Sebab berat kita tu adalah daya. So daya adalah force kan. So force sama dengan mass darab acceleration. So acceleration tu kita akan labelkan dia sebagai pecutan graviti. Okay. Kita dapat W sama dengan mg. So berat ialah kuantiti vektor. Kenapa dia kuantiti vektor? Sebab dia ada arah, dia turun ke bawah. Okay, dia bertindak ke arah pusat bumi. Okay, unit berat Newton, unit jisim kilogram. Okay. Sebab apa dia Newton? Sebab dia dah daya. Okay. So kalau kita ada formula kita kan W sama dengan mg. Kalau kita nak g sahaja, so untuk dapatkan dia punya unit untuk g, unit pecutan graviti tu. So W adalah Newton, mass kita kg. So bila awak pindahkan naik ke atas, dia jadi kg negatif 1. Kalau awak nak biar N per kg pun tak ada masalah. Kalau dia tanya soalan dalam kertas 1 lah selalunya, apakah unit untuk G, pecutan graviti? So N per kg. So betul lah jawapannya. Okay. Kuantiti G dengan unit N per kg ialah kekuatan medan graviti. So maknanya semakin kuat medan graviti awak, semakin besarlah daya graviti awak tu. Okay. Dekat sini kita ada bumi. So awak boleh tengok semakin dekat awak dengan pusat bumi, semakin kuat daya tarikan graviti. Okay. Kekuatan medan graviti ialah daya yang bertindak per unit jisim. Tadi kan kita ada G sama dengan W per M. So M tu jisim kan? Okay, W tu daya yang disebabkan oleh tarikan graviti. Okay. Bagi objek di permukaan bumi, kekuatan medan graviti G sama dengan 9.81 N per kg. Newton per kg.
Sebelum ni cek lah. Sebelum ni kita pakai 10. Okay. Tapi untuk awak KSSM kita pakai 9.81. 9.81 tu paling tepat. Waktu zaman cikgu kita pakai 9.80. Zaman yang KBSM tu pula 10. Sekarang 9.81. Paling tepat lah katanya cik. Sebab benda ni kan dia macam kadang-kadang berubah-ubah. Macam ada orang cakap bumi tu lepeh, ada orang cakap bumi tu sfera. Kan sebab semua orang ada pandangan kan. So kita kena meraihkan pandangan setiap orang. Okay. Setiap 1 kg jisim akan mengalami daya graviti 9.81 Newton. Maknanya, sebab tu tadi cikgu cakap, tadi berat awak contoh 50. So setiap 1 kg, satu tu 981. Kg yang kedua tambah lagi 981, tambah lagi. So semakin tinggi jisim awak, semakin beratlah awak. Okay. So angkasawan yang memakai sut angkasawan semasa meneroka bulan merasa sukar untuk berjalan di permukaan bumi berbanding dengan bulan. Mengapa keadaan ini berlaku? Okey. Jisim untuk sut angkasawan tu berat dia 81.65 kilogram. So bayangkan awak pakai benda yang berat dia 81.65 dekat bumi. Macam mana awak nak jalan? Betul tak? Macam mana awak nak bergerak? Tapi kenapa dekat bulan awak boleh? Sebab dekat bulan tarikan graviti dia tu lagi rendah daripada bumi. So sebab itulah boleh berjalan. Okay, kita tengok So tengok dia jalan. Tapi kan orang cakap video ni tipu kan. Sebab mana boleh bendera tu berkibar kat bulan kan. So tak tahulah macam itulah. Biasalah ni kan semua agenda Illuminati semua ni. Okay, W bumi, contoh dekat bumi, okay, berat sut awak tu akan jadi berapa Newton? 81.65 kilogram darabkan dengan kita punya pecutan graviti 9.81. So bayangkan ada daya yang tarik ke bawah 800.99 Newton. So memang susahlah. Okay. Tapi dekat bulan kekuatan medan graviti di bulan ialah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. Jadi dia lagi rendah. So darabkan 1/6 darab 800.99 tu awak hanya merasai 133.50 Newton sahaja dekat bulan. So sebab itulah nak cakap awak bukannya berat awak tu bukan salah. Awak sebenarnya salah planet. Kalau awak duduk dekat bulan, awak manusia paling ringan. So itu pindahlah bulan kalau awak rasa nak ringan-ringan kan, malam-malam nak workout, malam-malam exercise kan, nak pergi duduk bulan. Ringan lah awak. Okay. Sut angkasawan lebih ringan di bulan. So awak pun dekat bulan ringan lah. Okay, so kita tengok berat definisi. Tolong hafal definisi ni. Definisi ni memang akan tanya. Kertas 1 tanya, kertas 2 tanya. Okay. Berat dan maksud dia adalah daya tarikan graviti ke atas objek. Kalau jisim, kuantiti jirim yang terdapat dalam objek. Maknanya dalam botol tu berapa jirim dia? 50 kilo pula botol kan? 1 kilo lah kan? 1 kilo lah jirim dia. Okay. Awak belajar kan jirim dalam kimia kan? Belajar. Okay. Itulah berapa dia punya jirim tu. Okay. Kalau berat tadi tu berapa daya tarikan graviti? So kalau semakin kuat daya tarikan graviti, semakin beratlah dia. Okay. Second, berat berubah. Kenapa berat berubah? Cuba letak awak dekat bumi dengan letak dekat bulan. Lain tak dia punya nilai? Berbeza lah sebab kita ada daya tarikan graviti yang berbeza. Tapi untuk jisim, dia tak akan berubah. Jisim kekal juga 50 kg. Samalah kat bumi pun 50 kg. Tapi kalau dekat bulan nanti tu, dia tak rasa berat sebab kita dah ada daya tarikan graviti yang berbeza. Okay. Kuantiti asas atau terbitan. Okay, untuk berat ialah kuantiti terbitan sebab kita ada formula W sama dengan mg. So maknanya kita kena terbitkan W tu. Kita tak boleh tiba-tiba W. Kalau jisim memang itulah asas dia, mass, kilogram. Sama lagi, apa lagi kuantiti asas yang ada? Panjang, meter. So itu kuantiti asas. Lagi suhu, kuantiti asas, Kelvin. Okay. Kuantiti skala atau vektor, tadi saya cakap sebab kita ada daya tarikan yang turun ke bawah, so mesti ada arah. So berat adalah kuantiti vektor. Kalau jisim, kuantiti skala. Kita ada arah untuk berat, untuk jisim, sorry.
SI unit Newton dan jisim kilogram. Okay. Apakah maksud kekuatan medan graviti? Okay, daya tarikan graviti yang bertindak per kilogram. Maknanya setiap 1 kilo tu 9.81. Okay, kilo yang kedua 9.81 lagi, 9.81 lagi. Macam itulah bertambah. Okay. Tulis persamaan untuk kekuatan medan graviti. Okay, kita punya formula W sama dengan mg. So awak nak G sahaja. Pindahkan M ke bawah W. So jadi bahagi. Okay, unit, nilai dan unit 9.81 N kg negatif 1 ataupun N per kg. Okay, nyatakan dua maksud G dan unit. So maksud dia yang pertama kita ada pecutan graviti. Kedua, tahap kekuatan medan graviti. Nilai bagi pecutan graviti di bulan ialah 1/6 daripada nilai graviti di bumi. Okay. Kalau bayangkan dekat angkasa lepas, okay, orang semua ada 100 kg ni. Okay. Tapi berat kat angkasa lepas dia jadi kosong sebab dekat angkasa lepas kita tak ada apa-apa daya tarikan graviti. Sebab tu awak terapung-apung. Okay. Jisim sama kan? Jisim tak berubah. Okay. Kalau kat permukaan bulan, kita ada 1/6 daripada nilai G di bumi. So maknanya 100, darab dulu dengan 9.81. Darabkan dengan 1/6. Okay, barulah dapat berapa nilai dekat bumi. Dekat bulan, sorry. Okay, next. Dekat permukaan bumi. Dia salah kira tau ni. 100 darab 9.81. Dia salah je. 100 darab 9.81. 100 ni dapat 981 tau. Ni salah. Kita betulkan sikit lah. 981. Okay, baru betul. 100 darab 9.81. Okay. Dekat bulan kita ada 163.5 Newton, dekat bumi 981 Newton. Betul lah, kat bumi kan lagi berat. Okay. So next, kita cari berat setiap objek. So kalau ditanya soalan pun soalan mudah-mudah je, tak payah tanya lebih-lebih. Sebab itu je formula yang ada dan itu je lah. Okay, contoh dia bagi berat kat orang ni 60. Okay, baca dia punya scale. Kalau scale awak baca salah, salah lah jawapan awak. Okay, semua nampak 60 kilogram. So darab dengan 9.81. So dapat 588.6. Okay, check sekejap betul tak? Okay, betul. Okay, next kira buah durian. Durian tu berapa kilo? 2 kilo. So 2 darab 9.81. So dapat 19.62 Newton. Unit jangan lupa Unit tak ada, salah juga. Okay. Kita ada 2 batu. Satu batu 5 kilo. Lagi satu batu 10 kilo. So 5 darabkan 9.81. Awak dapat berapalah dia punya Newton untuk batu pertama. Okay, batu kedua 10 darab 9.81. Tapi pecutan graviti masih sama sebab dua-dua dekat permukaan bumi. Okay. Kekuatan medan graviti pun sama. Yang beza dia adalah berat. Okay, sekarang kita ada satu objek berjisim 20 kg. Kalau dekat permukaan bumi berapa berat dia? So 20 darab 9.81. Kalau dekat bulan kita kena darabkan dengan daripada tadi tu yang kita dapat 196.2 tu, darabkan lagi 1/6 sebab dekat bulan dia 1/6 daripada graviti bumi. So dia lagi kecil. So darabkanlah 1/6. Okay. Sebuah kapal angkasa bergerak daripada bumi ke Marikh. Okay, kekuatan medan graviti di permukaan Marikh ialah 3.7 Newton per kg. Kapal angkasa itu membawa kapsul berjisim 100 kg. Okay, dia diukur di bumi. Okay, berapa berat kapsul di bumi? So kita punya kapsul tu 100 kg. Dekat bumi berapa kita punya tarikan graviti? 9.81. So darabkan. Dapatlah 981 Newton. Okay. Kalau dekat angkasa lepas, so mass kita 100 kg. Okay. So
G-SIM dekat kapat G-SIM kapsul di angkasa lepas. Okay, G-SIM kan tak berubah. So G-SIM dia masih sama 100. Okay. G-SIM dekat Marikh pun 100 kg juga. Cuma berat kapsul dekat Marikh je dia berubah. Darabkan dengan 3.7, so dapatlah 370 Newton. Itulah habislah. Okay, ingat tau, G-SIM tak berubah. Yang berubah berat sahaja. Ikut berapa dia punya daya tarikan graviti. Kalau dia bagi 3.7, 3.7 lah. Kalau dia bagi 981 dekat bumi, 981. So, habislah untuk hari ini. Boleh? Boleh. Senang je kan? Berat ni paling senang sekali. Dalam bab 2 lah. Tarikan graviti tu dia akan bagi Dia, awak kena tahulah. Memang kita guna Kenapa siapa lah? hafal lah. Okay. Betul tak? Dia suruh guna yang tu lah. Itu je lah nak kena guna. Kan tadi kan ada yang dekat Marikh, ada dekat bulan. Oh, ya Allah. Yang tu dia bagilah. Ingatkan macam yang soalan biasa lah. Soalan biasa awak guna je lah 981 tau. Kalau dia bagi dekat tempat-tempat lain, dia bagilah berapa. Dia tak adalah kejam sangat. Okay, faham. Sorry Taha. Okay. Okay, lagi? Selain Taha, ada apa lagi? Cikgu, Ya? kalau kita belajar pasal kapal terbang kat cikgu, kan dia ada G-force. Dia kira sama ke cikgu dengan ni? G-force. G gravitational ke? G apa? Tahu tu. G apa? G-force tu apa? G-force. Okay, saya tak tahu. G-force tu apa? Cikgu kena tahu G tu apa dulu. G-force tu apa? Cikgu tahu G-force tu cerita tau, yang hamster tu.